Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam kelas RBT tingkatan 2 bersama Cikgu Hidayah. Pada hari ini kamu akan belajar tentang aplikasi teknologi di bawah subtajuk 2.2 iaitu reka bentuk mekanikal. Okey, pada hari ini kamu sepatutnya dapat mencapai standard pembelajaran 2.2.4 iaitu menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okey, jom kita lihat. Okey, setelah kamu mempelajari 3 standard pembelajaran sebelum ini, apakah proses yang perlu dilakukan selepas melakukan lakaran akhir gadget yang dihasilkan? Okey. Ya, kamu perlu melakukan analisis untuk mengenal pasti kesesuaian komponen yang digunakan dari segi kekuatan dan kelemahan komponen tersebut. Okey, mari kita lihat tips menunggang basikal ini untuk lebih memahami dengan jelas apakah yang kamu perlu analisis. Okey, lihat komponen yang pertama iaitu ketinggian kerusi basikal. Okey, pada tips yang diberikan, kita perlu selaraskan ketinggian kerusi basikal agar kaki bengkok sedikit apabila dia duduk dan kedua kaki berada di atas pedal basikal. Okey, yang kedua, budak ini harus boleh duduk dengan selesa di kerusi basikalnya serta kedua-dua kakinya pula perlu mencecah tanah. Okey, maksudnya dia mesti berada dalam keadaan selesa semasa duduk ataupun berdiri. Okey, yang ketiga ialah bahagian belakang basikal perlu dipasang dengan reflektor yang berwarna merah serta mempunyai lebar sekurang-kurangnya 7.6 cm supaya kenderaan daripada belakang dapat melihat basikal budak ini dengan jelas. Okey, ini adalah salah satu ciri-ciri keselamatan yang diperlukan semasa menunggang basikal. Okey, yang keempat, handle basikal tidak boleh lebih tinggi daripada paras bahu. Okey, supaya budak ini ataupun sesiapa saja yang menunggang basikal berada dalam keadaan selesa semasa menunggang. Seterusnya, kamu perlu pasangkan reflektor di bahagian hadapan basikal. Okey. Jika kamu lihat reflektor pada basikal ini, dia hanya terhad. Reflektor ni dia memantulkan cahaya apabila cahaya daripada depan memantulkan cahaya kepada reflektor tersebut. Okey, seterusnya tayar basikal perlu tegak dan lurus serta dipasang kukuh bagi mengelakkan kemalangan yang disebabkan oleh keadaan tayar yang tidak stabil. Okey. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah kriteria yang diperlukan dalam analisis produk tersebut. Okey, yang pertama ialah reka bentuk komponen. Okey, di mana reka bentuk mesti menepati citarasa pelanggan dan mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi. Maksudnya dia mempunyai nilai komersial untuk dipasarkan, menarik perhatian. Okey, rupa bentuk yang menarik dan walaupun ringkas tetapi dia contemporary. Okey, seterusnya jenis bahan binaan yang digunakan. Bahan yang digunakan harus bersesuaian dan dapat berfungsi seperti yang diharapkan, sama ada dia dalam keadaan automatik ataupun separa automatik ataupun secara manual. Okey. Seterusnya, kedudukan pemasangan komponen mesti dapat mempengaruhi jenis-jenis pautan yang digunakan. Biasanya ini memainkan peranan penting supaya dapat digunakan oleh semua golongan pengguna, dapat dipasang dengan mudah. Okey, seperti kamu lihat sekiranya kamu buat pembelian produk daripada IKEA, dia menyertakan bersama produk tersebut manual pengguna, di mana manual pengguna tersebut membantu pengguna memasang produk-produknya dengan mudah di rumah. Okey, yang terakhir ialah kemasan. Kemasan yang digunakan mestilah menarik dan dapat melindungi kelemahan yang ada pada komponen seperti mudah berkarat. Okey, contoh kemasan yang digunakan adalah seperti cat sembur, cat minyak, lekar dan stiker. Okey, selain daripada menarik perhatian, dia juga dapat membantu memanjangkan hayat sesuatu produk. Okey. Jom kita lakukan analisis terhadap produk ini. Okey, kita dapati idea asal tadi reflektor tu telah diubah menjadi sebuah lampu. Okey, lampu.
yang diletakkan pada bahagian hadapan. Okey, kemudian diinovasikan pada idea satu ni dengan mengambil inspirasi daripada sebuah lampu suluh. Okey, kamu lihat bagaimana rupa bentuk lampu suluh tersebut. Okey, ada pemegang. Okey, lampu suluh yang moden telah menggunakan LED untuk memberi cahaya yang lebih terang kepada pengguna. Okey, seterusnya idea yang ketiga yang dihasilkan diinovasikan daripada idea yang kedua tadi yang menggunakan inspirasi daripada lampu suluh. Okey, kamu lihat. Okey, di mana permukaan lampu suluh tu telah dikecilkan kerana penggunaan LED yang dapat menerangi dengan lebih baik, lebih kuat dan lebih terang. Okey, rupa bentuknya telah bertukar. Okey, dengan penggunaan pemegang lampu. Okey. Seterusnya pengunci lampu menggunakan sistem tuas. Okey, seterusnya penggunaan gelongsor yang memudahkan pengguna mengeluarkan dan memasang semula. Mari kita lihat kriteria penilaian dulu. Adakah dia perlu dilakukan penambahbaikan ataupun tidak. Okey. Kriteria yang pertama ialah reka bentuk komponen. Kita dapati pada lakaran akhir tersebut dia telah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, menarik. Jadi dia tidak perlu lagi dibuat penambahbaikan. Seterusnya dari segi penggunaan bahan, kita dapati tambahbaikan yang menggunakan aluminium bagi menggantikan plastik lembut. Penggunaan aluminium ni lebih tahan lasak, long lasting, dan lebih ringan berbanding dengan plastik. Sebab bukan semua plastik yang ada di pasaran ni ringan, tetapi ada juga plastik yang berat. Okey, seterusnya kedudukan pemasangan didapati tidak perlu diubah. Okey, begitu juga dengan kemasan. Okey, tiada lagi cadangan penambahbaikan. Okey, teruskan dengan kriteria kejayaan untuk memastikan kamu benar-benar memahami tentang tajuk ini. Okey, adakah kamu dapat menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget mekanikal yang digunakan pada produk ini? Okey, produk yang kita akan kaji ialah sebuah kemah. Okey, namakan dua komponen mekanikal yang digunakan pada produk ini. Okey, kita dapati pada kemah menggunakan pautan dan gelongsor. Okey, di manakah kedudukan pautan? Okey, pautan yang digunakan pada kemah tersebut ialah di lengan-lengan di bahagian atas kemah yang akan memudahkan kemah tersebut dibuka dan ditutup untuk disimpan. Okey, dalam keadaan yang kecil dan dalam keadaan yang besar. Pautan ini membantu kemah tersebut berada dalam kedudukannya. Seterusnya ialah gelongsor. Gelongsor ini terdapat pada tiang-tiang kemah tersebut di mana dia akan membantu pengguna menyimpan dengan mudah. Okey. Gelongsor tersebut akan membantu pengguna menaikkan kemah dan menurunkan kemah apabila tidak diperlukan lagi untuk disimpan. Okey, yang kedua, dapatkah kamu nyatakan 4 aspek yang perlu dinilai semasa menganalisis kesesuaian komponen pada sesebuah produk? Okay, ini adalah 4 kriteria yang kita telah bincangkan sebelum ini, iaitu reka bentuk komponen, jenis bahan binaan yang digunakan, kedudukan pemasangan komponen dan kemasan. Okey, berdasarkan jawapan di B1, dapatkah kamu lengkapkan borang di sebelah tentang analisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut? Ya, kita lihat ini ialah produk yang kita akan analisis. Sebuah kemah, kanopi. Okey. Okey, ini ialah kriteria penilaian yang kita buat pada lakaran akhir komponen tersebut. Okey, kita dapati bagi reka bentuk komponen, kedudukan pemasangan dan kemasan tidak lagi dibuat penambahbaikan kecuali pada jenis bahan yang digunakan. Kita tidak menggunakan lagi
Fabrik sedia ada yang menggunakan kain biasa, tetapi kita menggantikannya dengan bahan fabrik getah yang lebih tahan lasak dan boleh digunakan dalam tempoh yang lebih lama. Jadi, sekian saja video cikgu pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Teruskan mengikuti perkongsian bahagian 5 di video seterusnya dengan menekan butang subscribe, like dan share supaya kamu tidak terlepas perkongsian daripada cikgu ini. Sekiranya bermanfaat, sila like, subscribe dan share. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum.